வணக்கம். मेरा नाम फतेह என் பேர் ஷிவேன்யா. आज हम सुनेंगे इंडिया मुल्क की कहानी. இன்னைக்கு நாங்கள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இந்தியாவோட பங்களிப்பு பற்றி பேச போகிறோம். Salah sejahtera Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan mengenai sumbangan-sumbangan tamadun India. Nama saya Chia Chun Yen. Hai, nama saya Akira. Hai, nama saya Hivijen. Nama saya Manzanyo. Hai, nama saya Song Haiqi. Nama saya Henshi. Nama saya Ho Sung Yen. Nama saya Lee Tak Seng. Kumpulan kami, kumpulan 5, akan mempersembahkan topik sumbangan-sumbangan tamadun India kepada peradaban dunia. Tamadun India merupakan salah satu tamadun terbesar di dunia. Tamadun India boleh dibahagikan kepada dua bahagian, India Utara dan India Selatan. Pegunungan Vindhya menjadi sempadan yang memisahkan India Utara dan India Selatan. Masyarakat di India Utara dikenali sebagai Indo-Aryan. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama bagi masyarakat Indo-Aryan. Kadang-kadang masyarakat di India Selatan dikenali sebagai Dravidian. Bahasa Tamil pula merupakan bahasa rasa bagi masyarakat Dravidian. Sumbangan-sumbangan tamadun India terhadap peradaban dunia boleh dilihat dari 5 aspek. Kumpulan kami akan mempersembahkan sumbangan-sumbangan tamadun India terhadap seni bina dan kesenian. Sumbangan-sumbangan tamadun India terhadap bahasa dan kesusastraan. Sumbangan-sumbangan tamadun India terhadap ekonomi. Sumbangan-sumbangan tamadun India dalam aspek sosial serta sumbangan-sumbangan tamadun India terhadap politik. Sumbangan tamadun India terhadap seni bina dan kesenian boleh dikaji dari tarian Bharatanatyam, Taj Mahal, The Great Bath, perancangan Pandang serta tiang diperbuat daripada tanah liat. Tarian Bharatanatyam, tarian klasik India yang berasal dari stil di Tamil Nadu. Tuhan Shiva dianggap Tuhan yang membentuk tarian ini. Bharatanatyam terkenal dengan kerahmatan, kesucian, kelembutan, ungkapan dan menimbulkan substance. Perwujudan muzik dalam bentuk visual dan secara. Bharatanatyam mempunyai 3 elemen yang berbeza sepadanya, iaitu nirta, pergerakan tarian berirama, natya, atau tarian dengan aspek dramatik, dan nitya, gabungan nirta dan natya. Natya menggambarkan watak dan nitya boleh dilihat sebagai jenis cerita dengan menggunakan banyak isyarat tangan dan emosi. Hari ini ia adalah salah satu gaya tarian yang paling popular dan dilaksanakan secara meluas dan diamalkan oleh penari lelaki dan wanita di seluruh dunia.
Mohenjo-daro di Pakistan. Dipanggil tangki air awam terawal di dunia kuno. Kebanyakan sejarawan bersetuju bahawa tangki ini digunakan untuk fungsi agama tertentu di mana air digunakan untuk menyucikan dan memperbarui kesejahteraan pengguna bergerak. Taj Mahal, salah satu Seven Wonders of the World, terkenal dengan ukirannya dan juga kisah tindak agung Shah Jahan dan Mutamakin, adalah contoh seni bina mukha yang menggabungkan seni bina Paris di India dan gaya seni bina Islam. Pada tahun 1983, UNESCO telah mengisytiharkan Taj Mahal sebagai tapak warisan dunia yang perlu dilindungi. Jutaan pengunjung datang ke Angkor India semata-mata mahu melihat Taj Mahal, salah satu daripada 7 benda ajaib di dunia. Perancangan bandar, Taman Ton yang pertama di bumi yang mempunyai sistem perancangan bandar yang canggih seperti sistem pembarisan dan rumah-rumah batu bertingkat-tingkat. Sistem perancangan bandar masih diamalkan sehingga kini di seluruh dunia seperti pembinaan rumah-rumah bangalo dan teres bertingkat yang dibuat daripada jangan-jangan diletakkan di biara Buddha. Banyak laman penting dari kehidupan Buddha dan tempat-tempat ibadah. Idea tradisional ini berasal dari Gurih di China, di selatan Varanasi. Dibuat daripada batu kasih merah dan putih yang ditemui di daerah Matsuri. Tiang-tiang ini mempunyai 4 bahagian komponen, iaitu 3 bahagian utama yang dibuat dalam sekeping tunggal dan sering menggunakan batu yang berbeza bersama dengan aceh monolitik dan dibahankan dengan baku logam besar. Pemahaman tamadun India terhadap bahasa dan kesusastraan. Tamadun India memiliki lebih daripada 325 bahasa dan 750 logat. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indo-Arya adalah berbeza dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Dravida. Masyarakat Indo-Arya menggunakan bahasa Hindi dan Kashmiri, manakala masyarakat Dravida menggunakan bahasa Tamil, Telugu dan Malayan. Dari segi aspek kesejahteraan, ianya terbahagi kepada 2, iaitu kesejahteraan Sanskrit dan kesejahteraan Dravida. Kesejahteraan Sanskrit juga dikenali sebagai kesejahteraan Indo-Arya. Ianya terbahagi kepada 2, iaitu Vedic dan Vedic. Vedic merupakan sebuah kitab suci agama Hindu. Ianya juga dikenali sebagai Veda yang bermaksud ilmu dalam bahasa Sanskrit. Antara mantra-mantra suci yang ada di dalam kitab ini adalah Rig Veda, Samaveda, Yajurveda dan Atharvaveda. Epic merupakan sumber-sumber pengajaran untuk remaja. Ianya mengenai nilai-nilai murni yang harus diamalkan oleh penganut-penganut Hindu. Epic dibahagikan kepada 3, iaitu Mahabharata, Ramayana dan Bhagavad Gita. Mahabharata ditulis oleh Mahapandita Vyasa dari India. Ianya terdiri daripada 18 kitab dan dinamakan sebagai Astadasa Parva. Asta bermaksud 8, Asa bermaksud 10, Parva bermaksud kisah. Ianya menceritakan mengenai konflik para Pandawa 5 dengan saudara mereka. Dan ianya juga mengajar manusia supaya berpegang pada janji dan menjauhi sifat-sifat dan amalan negatif. Epik Ramayana
Inya ditulis oleh Walmiki. Inya berasal dari kata Rama dan Ayana yang bermaksud perjalanan Rama. Kisah tentang seorang pangeran bernama Rama merupakan kelahiran semula Dewa Vishnu di dunia. Ramayana dibahagikan kepada 7 kitab atau kanda iaitu Balakanda, Ayokanda, Arayankanda, Kiskistakanda, Sundarakanda, Yuddhakanda dan Uttarakanda. Bhagavad Gita. Inya bermaksud lagu Tuhan. Inya mempunyai 701 rangkap di dalam Mahabharata. Ia mengisahkan mengenai Arjun dan Krishna di medan pertempuran Kurukshetra sebelum mulanya peperangan kemuncak. Kesusastraan Dravida dibahagikan kepada 2 jenis iaitu Aintiram dan Agatiyam. Manakala kesusastraan Sangam terdiri daripada 4 jenis iaitu puisi Aham, puisi Puram, Tirukkural dan Naladiyar. Bagi kesusastraan Dravida, Aintiram. Aintiram merujuk kepada teks bertulis dalam tempur Sangam yang pertama di negeri Tamil Purba dari selatan. Nama ini merujuk kepada proses yang 5 kali ganda daripada kesedaran mengubah dirinya ke dalam dunia material atau tenaga berubah menjadi perkara. Ini adalah proses saintifik menurut Maharishi yang menemui proses ini dan menulis Aintiram. Ia mencerminkan kemekaran asas bidang kuantum ke dalam bentuk gelombang yang membentuk dunia material. Maya menyatakan bahawa proses ini boleh ditiru oleh manusia dalam tarian, muzik, puisi dan arsha. Selain itu, Aintiram adalah sebuah buku purba mengenai sains sastra, vastu dan perkataan Tamil yang berkaitan dengan Tolkappiyam. Maya Mahmudi, iaitu pengarang Aintiram, juga merupakan sindar terkenal yang berbakat, arkitek dan ahli sains purba. Agatiyam juga dikenali sebagai Akatiyam. Buku ini dianggap dikubah oleh bijaksana Agatya dan dianggap hilang selepas pemulihan dan penebusan. Kerja-kerja asal atau teks asli lain dari kerja tadabasa ini belum dipulih lagi. Oleh itu, kesahihan dan kewujudan kerja pada tatabahasa Tamil adalah suatu perkara dari segi referens. Terdapat hanya wujud beberapa rujukan kepada kerja Tamil Purba dalam berbagai teks lain yang berkenaan dengan Agatya. Para petamba Agatya dianggap sebagai arkitek dan pereka bahasa Tamil. Menurut mitologi Hindu, Sage Agatya yang membawa bahasa Tamil dan sinteks kepada orang Dravida di negara Tamil dari Tuhan Shiva. Agatiyam juga merupakan salah satu kesusastraan yang menonjol dalam kesusastraan Tamil termasuk dengan Tolkappiyam. Agatya merupakan bapa kesusastraan Tamil dan beliau yang telah menyusun tatabahasa Tamil yang pertama yang juga dikenali sebagai Agatiyam. Tolkappiyam iaitu pengikut Agatya adalah penulis Tolkappiyam. Tamadun India dari aspek sosial, agama, matematik, catur, yoga, perubatan berbahan plastik, pendidikan, kejuruteraan, dan metallurgi. Agama yang berasal dari India, Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikh. Perkataan Hindu berasal daripada perkataan Sindhu, yaitu tempat permulaan tamadun di lebah Sungai Indus. Campuran kebudayaan dan kepercayaan orang Arya dan orang Dravida. Bahasa Sanskrit dan bahasa Tamil memainkan peranan utama dalam perkembangan agama Hindu. Kehidupan keluarga. Sistem keluarga dipelihara oleh 2 aspek hidup. Asrama Dharma yang menjelaskan tentang 4 tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia. Prusata iaitu tentang 4 objektif mulia hidup yang utama. Melaksanakan tanggungjawab
menjawabnya menurut asrama Dharma serta mencapai aram Dharma, purun arta, dan ilban kama, maka moksha widu akan dapat dicapai. Kama Sutra yaitu sebuah manual purba India yang bercerita mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan berkeluarga, pendidikan, dan kejuruteraan. Universiti pertama di dunia, Takshashila, wujud di India beribu-ribu tahun yang lalu. Sekarang tempat ini adalah di Pakistan. Fizik dan kimia. Alam semesta dipercayai mengandungi 5 elemen, yaitu tanah, angin, api, air, dan angkasa. Kejuruteraan. Grand Anijut, salah satu jambatan tertua di dunia, dibina di Sungai Kaveri di India. Trotoar ini masih digunakan sehingga hari ini. Matematik. Sistem angka dicipta oleh Aryabhata dan membolehkan masyarakat untuk mengira. Pada zaman Gupta, sifar atau kosong ini diwakili oleh titik yang dikenali sebagai pujian. Konsep kosong juga dikenali sebagai syukla dan supra. Geometri. Aryabhata telah menulis dalam Aryabhariam tentang teori-teori geometri. Aryabhata membuktikan bumi berputar di atas paksinya dan gerha pula disebabkan bayang bumi. Trigonometri dikembangkan dalam kitab Aryabhatinya yang ditulis oleh Aryabhata dari kitab Panca Siddhanta karya Baram Mahira. Dalam bidang perubatan, seseorang bernama Sasutra, juga dikenalikan sebagai bapa pembedahan, telah melakukan berbagai pembedahan yang sudah beribu-ribu tahun dahulu di India, seperti pembedahan kosmetik dan rinoplastik. Koleksi amalan pembedahan beliau termasuk diagnosis dan rawatan prognosis untuk banyak penyakit. Ini adalah bahan yang terdapat tertua bagi prosedur pembedahan. Ayurveda iaitu sekolah India purba perubatan yang percaya terdapat korelasi yang kuat antara pemikiran mental dan fizikal badan. Semua pengamal Ayurveda telah membangunkan banyak persediaan ubatan yang masih digunakan di banyak negara-negara di Asia Tenggara. Mengikut falsafah Vaisheshika, atom yang wujud dalam kehidupan boleh dipisahkan. Ini bermaksud sesuatu objek akan mempunyai kata berat yang lebih besar apabila dia berada di dalam air berbanding di udara kerana densiti atom di dalam air lebih tinggi daripada udara. Selain daripada bidang perubatan, catur atau bernama Caturanga juga dicipta oleh India beribu-ribu tahun dahulu. Ia digunakan untuk bermain dengan pembangunan strategi tentera mereka. Caturanga akan membahagikan lembaga kepada 4 bahagian, iaitu infanti, pasukan berkuda, gajah dan kereta. Saintis juga percayai bahawa permainan ular dan tangga adalah dicipta pada tamadun India. Yoga merupakan salah satu kaedah meditasi yang telah dibangunkan di India purba yang dapat menjaga kesihatan mental dan fizikal dengan teratur. Malah pada zaman ini, ramai orang di seluruh dunia turut mengamalkan meditasi ini kerana mereka mempercayai bahawa amalan yoga yang baik dapat mengelakkan diri daripada berbagai penyakit berbahaya. Ramai penyelidikan juga mencadangkan bahawa yoga adalah ubat pencegahan yang lebih baik bagi berbagai penyakit yang tidak boleh diubati seperti kanser. India purba juga mempunyai kemahiran yang luar biasa dalam metalurgi. Ini terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi atau menara besi, iaitu tiang besi di Delhi berdekatan Great Mina yang dibuat pada 5 Masehi. Ia merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Berat menara ini dianggarkan 6 tan dan sehingga sekarang ia tidak terjejas. Keupayaan melebur logam ini juga menjadikan perkembangan pesat dalam perbuatan duit shilling yang digunakan sejak Adam ke-8 sebelum Masehi. Dengan kemahiran, mereka telah membangunkan beberapa objek agama dengan besi yang berkualiti.
Walaupun sudah melalui beribu-ribu tahun selepas pengeluaran, sehingga ke hari ini, ia masih bisa terjemah dengan karat. Terdapat beberapa bukti saintifik bahawa mereka telah memperlihatkan banyak unsur seperti zinc, tembaga dan logam lain. Dalam unsur-unsur ini, mereka menggunakannya untuk membuat senjata. Sistem kasta juga dikenali sebagai sistem jati. Ia merupakan sebuah institusi sosial yang unik bagi masyarakat India. Selalunya, sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu. Tetapi tafsiran seperti ini adalah salah. Usaha untuk menghubung-kaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan integrasi yang salah. Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu. Ia juga terdapat di kalangan penganut agama-agama lain seperti Kristian, Islam, Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. Kasta-kasta ini mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeza. Contohnya, lelaki tidak boleh mengawini wanita yang berbeza kasta serta tidak boleh bercampur gaul dengan ahli kasta yang lain. Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehingga terdapat jati-jati yang dianggap tidak boleh disentuh, iaitu harijan, atau dinamakan anak-anak Tuhan. Mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Dalam Samaran India, wujud diperlukan berisukan tanah, kerajaan, air dan sebagainya. Juga dikenakan perkara pelbagai jenis usahawan, seperti hasil pertanian dan hasil buah-buahan. Selain itu, juga dikenakan untuk menyala anggota tentera, para tentera dan raja. Terdapat berbagai perjalanan dan perusahaan, siklus kecil, dekat bandar. Persatuan itu termasuklah persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit. Maklumat tersebut adalah untuk mengawal harga, kualiti barang dan gaji pekerja. Kegiatan ekonomi bersama ialah pertanian, pertanian dan perusahaan. Tanaman kapas diusahakan pada zaman pengambil awal zaman itu yang seterusnya membawa kepada perusahaan memisah kapas. Di kawasan Harba, penduduk telah menanam padi, kacang, gandum dan tempat. Mereka juga bertanam ayam, kambing, kepang, unta, kacang, anjing dan sendiri. Roda digunakan sebagai pintu air untuk mengangkut air dari sungai. Empayar Maurya di bawah Chandragupta Maurya telah membenarkan petani-petani menggunakan tanah milik kerajaan untuk kegiatan bertanian dan 1/3 daripada hasil pertanian mestilah diserahkan kepada kerajaan. Beliau juga membinasakan pengaruhan untuk meningkatkan laju pengeluaran hasil pertanian. India memain peranan terhadap kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa dengan membuat hubungan perdagangan. India telah menjalin hubungan perdagangan dengan Mesopotamia, Parsi, Saurashtra, Rajasthan, Afghanistan, Tibet dan Asia Tengah. India telah mengimport kulit siput dari Saurashtra dan Deccan, gangsa dari Parsi, perak, virus dan lapis lazuli dari Parsi dan Afghanistan, dan batu jet dari Tibet dan Asia Tengah. Kain tenun merupakan ekspor utama Samudra ini, di samping alat-alatan daripada gangsa, emas, tembaga, perak dan Samania. Pada zaman Maurya, perdagangan peringkat antarabangsa bertambah aktif. Perdagangan melibatkan negara-negara di China, Timur Tengah, China dan Asia Tenggara. Perdagangan dengan Asia Barat ialah melalui laut. Perlombongan turut diusahakan seperti emas, perak dan tembaga. Di laut, mereka berusahakan ketukan mutiara, belia dan garam. Orang Hindia Selatan merupakan peniaga yang giat menjalankan perniagaan dengan dunia luar. Sekarang kami akan melihat pada sumbangan Tamadun India dalam politik. Terdapat berbagai unsur-unsur politik yang berbeza yang wujud dalam zaman Tamadun India masing-masing. Contohnya, zaman Vedic terkemudian Empayar Maurya,
zaman Gupta dan zaman Pallava. Sekarang saya akan mempersembahkan sumbangan politik dalam tamadun Indus. Zaman Vedic ditubuhkan oleh perhistorian bangsa Aryan dan telah menyebabkan kejatuhan tamadun Indus. Kedatangan mereka telah menyebabkan pertembungan budaya dengan penduduk tempatan dan akhirnya melahirkan satu budaya baru iaitu Indo-Aryan. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo-Aryan ialah kula, iaitu keluarga, yang diketuai oleh Grihastapati. Beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung yang diketuai oleh Gramina. Beberapa kampung adalah bahagian Wisya yang diketuai oleh Wisyapati dan beberapa Wisya adalah sebahagian Danjana yang diketuai oleh Raja. Kedudukan raja sangat dihormati. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat-rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. Rakyat-rakyat yang mempunyai kuasa dibahagikan dalam dua badan, iaitu Shaha dan Samiti. Zaman Vedic kemudian, tamadun India telah mencapai tahap yang penting pada tahun 100 Masehi, apabila mendukung republik dan negeri-negeri peraja di kawasan utara India. Republik terdiri daripada satu puak seperti Shaya, Kauliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vishji dan Yadava. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan, iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua-ketua keluarga. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu. Beliau juga diberi gelaran raja. Raja-raja dan golongan Sami bekerja sama untuk menekankan konsep Dewa Raja, iaitu pentadbisan raja. Selepas itu, peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan Raja Kasi, Kosala dan Magadha dan Republik Vijri. Akhirnya, Magadha dapat meninggalkan khususnya di India Utara. Dalam pemerintahan Magadha, Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua serta berwawasan politik. Kerajaan Magadha menaklukkan kawasan-kawasan di barat dan utara, mendirikan dan menyusun pentadbiran cepat, membina jalan raya, melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan mengarahkan pembangunan di bidang petani. Selepas zaman Vedic kemudian adalah Empayar Maurya. Chandragupta Maurya menyuburkan Empayar Maurya. Baginda telah menyatukan India Utara dan India Selatan. Selepas itu, anaknya Asoka mewariskan taktanya. Baginda menyatukan kawasan-kawasan yang berpecah belah. Baginda juga memelukkan agama Buddha selepas peperangan Kalinga. Penaklukan Kalinga ini telah menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga Baginda memeluk agama Buddha. Samping itu, Asoka menjalankan reformasi dalam pentadbiran melalui Dhamma Mahamatra. Zaman Gupta. Zaman Gupta dipanggil sebagai zaman akhir dan pertumbuhan kebudayaan di barat India. Baginda meninggalkan kerajaan Hindu, memulihkan konsep Dewa Raja dan asal Veda, meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran. Pemerintahan Pusya Budi menggabungkan kerajaan Maphari dan kerajaan Gupta akibat kemerosokan Empayar Gupta. Dalam kerajaan Pusya Budi, pemerintah yang termasyhur adalah Harsha Vardhana. Zaman Pallava, zaman gelap.
dikenali sebagai Calabria telah menguasai 3 selatan, memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. Dipercayai karya-karya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Madan, Malaysia, Tirukurau, dan Kanamoli disusun pada zaman itu. Raja Siva Skandavaman merupakan pemerintah terbuka, memerintah dari Kanchi, ketenahan, dipenuhi dengan peperangan menentang Gupta, Magataka, Kadamba, Chalukya, dan Chola. Zaman Chola, penawanan Tanjore oleh Wijayalaya telah sebuah clue untuk Dewi Durga, Museum Embas pada 8 Raja-raja yang termasuk dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Pulo Tangga, dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Yajnavalkya. Pemerintah-pemerintah Chola giat terlibat dalam pembinaan PU, reklamasi tanah, menggalakkan kerja-kerja tanah air, menyelenggara sekolah dan menjalinkan hubungan perdagangan dengan urusan kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain yang kaum Asia Tenggara. Pengaruh tamadun India dalam sistem politik Asia Tenggara. Dalam sistem politik Asia Tenggara, unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan, sehingga pihak pemerintah digelar sebagai Deva Raja. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung linggo, lambang aspek kedewaan sebelah, manakala pemerintah yang menganuti Vaishnavisme dianggap sebagai inkarnasi Dewa Vishnu. Nyanyian-nyanyian suci dari Devara dan Tiruvachanari masih diamalkan sehingga di Thailand semasa upacara pertabalan raja. Kesimpulannya, tamadun India bermula dengan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa diikuti kedatangan Islam dan Barat. Apakah sumbangan dan perubahan daripada tamadun India? Pembinaan Taj Mahal yang dikenali sebagai Seven Wonders of the World dan pembinaan The Great Bath, karya Veda, Masmur-Masmur, pergabungan unsur-unsur alam semula tadi, memberi nafas baru pada subjek matematik seperti memperkenalkan sistem angka, geometri dan algebra. Cabaran kontemporari dalam tamadun India berpaksikan nasionalisme dan pemodenan oleh Barat yang memberikan pengaruh pada bidang politik. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long